terus direct dia. Saya kalau anda kenal saya bercakap memang dia tahu saya bukan jenis lelaki buat persembahan. Saya tak lelaki buat persembahan. Saya bukannya menyusun ayat untuk bagi orang baca ayat-ayat sedap, bukan. Dia cakap yang betul, dia cakap yang betul. Ya. Kadang-kadang ada juga yang cakap, terasa lah Ustaz cakap macam tu. Saya tak kata, tak niat pun, tak niat nak bagi siapa-siapa terasa, bukan. Ya. Tapi kalau kita terasa sendiri, itu kita punya masalah. So, tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang ada kaitan pula tu dengan keadaan ataupun tuntutan persekitaran semasa. Saya banyak akhir-akhir ni orang panggil bercakap pasal Madani. Sebenarnya bukan baru ni. Saya cakap pasal Madani tahun 1998. Saya dah tulis buku. Dan dalam tu ada tentang pembentukan masyarakat Madani. Madani ni bukan selepas Perdana Menteri kita ni. Madani ni daripada zaman ulama kita dulu lagi. Rasulullah SAW pindah ke Mekah pergi ke Yathrib. Rasulullah tukar nama Madinah. Madinah tu sama perkataan asal dia dengan Madani. Jadi tiga kelompok kelompok Madani. Ada setengah bila sebut Madani dia sebut tak nak dengar. Pasal dia sensitif. Pada dia Madani parti lain, Madani jemaah lain. Itu satu kelompok. Satu kelompok lagi bercakap tentang Madani tapi tak faham apa-apa. Madani sangat-sangat tapi tak ada roh Madani. Dan kita jadi orang yang Madani lah, orang yang Madani. Orang Madani ni tuan-tuan dia adalah orang yang maju, hidup ala banda, maju dengan berperadaban, dengan nilai-nilai praktis Islam. Itu asal ulama kita memperkenalkan Madani yang asal dia. Al-Farabi pernah sebut dalam kitab dia kata kehidupan kota bukan kehidupan nomad, kehidupan yang pindah bandar, bukan. Kita kehidupan maju yang berasaskan akidah syariah dan akhlak, berasaskan kepada praktis yang diasaskan oleh Rasulullah di kota Madinah. Itu Al-Farabi kata. Farid Wajdi dia kata kehidupan maju, kehidupan kontemporari. Sebab kita orang Islam bukan bodoh. Tapi negara kita belum negara maju. Kita bukan negara maju, tuan-tuan. Sebab saya risau juga takut orang salah faham. Saya kata Malaysia bukan negara maju. Ada yang datang jumpa saya tak baik, Pak. Cakap kata kat negara sendiri. Saya kata saya lebih baik cakap jujur daripada mengikut orang menipu. Kita dah lama dah hidup dalam budaya menipu tak habis. Kita tukar nama, kita panggil budaya bergalas, budaya berkias, apologetik dia panggil. Orang bahasa dia tahu. Bahasa apologetik, bahasa tak nak rasa bersalah. Dan akhirnya menipu. Gemuk. Kita tak boleh sebut gemuk. Saya sebut gemuk pun saya tak boleh tengok orang kat Malaysia ni. Pasal nanti adalah yang terasi kata tak aku yang tu. Contoh Malaysia nombor 4 dalam dunia. Ini fakta. Ada lagi yang cakap nanti, tapi tak boleh nak cakap. Tak boleh cakap apa nombor 4. Kita nombor 4. Nombor 4 tu, kalau dalam sukan, dia ada kat belakang, cuma dia tak naik podium tu. Agama, bukan agama peperangan. Itu punya sembah. Dia dengar, dah habis kita cakap, dia kata, we have a question. Dalam senarai 10 ranking negara yang paling aman di dunia, tak ada negara. Dan 10 ranking negara paling kuhal dalam dunia, 7 negara Islam. Can you explain? Kita senyap. Kita kalah. Kita sembangkan sebanyak. Kalau budak-budak muda ni dia
kata sembang babi terbang dia. Sembang banyak. Islam tak salah, yang salah orang Islam. Dan kalau kita masih hidup sembang, cakap, kita tak nak berubah, tak nak membetulkan, hanya ni yang kita duduk kata kita duduk menipu tak habis. Bila pemimpin Shinto tadi dia kata, ini sebahagian, dia bukan ini mewakili semua, dia hanya salah faham. Dia kata, kami ni dah lama hidup dengan ajaran Shinto. Rumah kami tak pernah kunci. Orang yang pun tak kunci rumah dia. Follow masuk. Kami dah lama hidup amat. Tak ada orang curi, tak ada orang masuk rumah. Thank you very much. Apa yang kita nak jawab susah kalau kita tak praktis. Di Malaysia ni, saya nak fokus benda yang berlaku, yang realiti saja. Kita tak sempat nak cakap semua benda pun tak sempat. Kita banyak sangat pun nak kata nak mencontohi Rasulullah, banyak benda kita nak contoh Rasulullah. Tapi nak fokus beberapa yang kita boleh tweet yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada benda yang kita perlu bertindak segera, tuan-tuan. Kalau tidak, macam itulah. Kita masih duduk cakap dekat Malaysia ni orang kafir tak suka Islam. Orang kafir anti-Islam. Orang tak suka, orang Islam sendiri pun tak suka Islam, lari nak keluar daripada Islam. What is wrong with Islam? Islam tak sepatutnya macam tu. Tapi sebab kita tunjukkan contoh cara hidup, Islam is a way of life. Tapi kita tunjuk contoh cara hidup dalam Islam, orang kafir pun benci dia. Bergaduh sama sendiri, mengata orang. Pagi semalam saya bercakap dekat statistik negara. Saya kata, tahniah sebab anda adalah teras kepada negara maju. Nak cakap, nak buat apa-apa keputusan, tolong tengok data. Tolong analisis data, baru kita boleh buat keputusan. Kita bukan just orang yang suka kita. Tapi itulah orang dah. Itu salah kita. Orang bercakap dekat luar. Saya pun orang tanya, kau ustaz ni? Saya kata dia berkurang macam tu lah. Tanya sikit dia kata, ustaz ni orang suka kata orang. Saya kata, kau dah faham pula untuk mengatur orang, untuk marah kau ustaz ni. Dia kata, kau baca khutbah ni? Saya ambil khutbah dia, saya baca. Dia dah tanda siap-siap dah. Jadi bukan ustaz, dia tanya tu bukan ustaz. Tuan-tuan, ini saya cakap ni pasal dalam surau ni, dalam surau. Kita mewakili orang surau. Ya. Anak-anak mewakili pemimpin masa depan. Sebelum lagi saya cerita saya pergi sekolah Mak Tahfiz, saya pergi sekolah-sekolah agama. Saya keluar slide dekat depan gambar plastik. Saya memang, kalau orang kata saya tak mengadap, tak apalah. Tapi saya rasa ada benda perkara besar yang perlu kita buat perubahan. Kalau betul kita nak jadi negara Islam, kalau betul kita nak jadi, kalau betul kita nak ikut Nabi. Saya tunjuk gambar plastik. Anak-anak kita ni kan, belajar agama, belajar bahasa. Astagfirullahaladzim. Saya kata tak apa, istighfar tu bagus. Saya cuma nak tanya, berapa orang yang kenal Blackpink? Tak kenal. Siapa tu? Astagfirullahaladzim. Lama juga nak. Jom. Saya kata, jomlah, kita cakap benar. Ini sifat Nabi yang pertama, wajib. Sifat wajib bagi Nabi, sidik. Cakap benar. Kalau tentang Nabi pun kita tak boleh nak membenarkan apa yang benar tentang Nabi. Tak payah sembah rasa boleh diperasa. Rasulullah cakap benar, Rasulullah alami daripada kecil. Saya kata anak-anak, cuba cakap jujur. Hari ni sekali, hari lain tak apalah. Hari ni je. Sebab angka datang sekolah ni sekali ni je pun. Berapa orang yang ada depan ni yang tak kenal, betul-betul tak kenal Blackpink kat depan ni. Seorang pun tak angkat tangan. Yang benar. Tapi kita dah ajar dari kecil supaya menipu. Jangan mengaku kenal artis, nanti kita nampak jahat. Biar menipu.
daripada nampak jahat. Padahal menipu itu dah sah-sah jahat dua kali lagi. Double trouble. Dua kali jahat. Dan kita pun tak boleh nak ajar anak-anak kita pasal dia dah tipu kita. Saya kata kalau tak kenal, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kenal, jangan menipu. Itu je. Contoh, kalau ada masa cari buku Profesor Abu Hamka, Profesor Hamka, dia tulis satu buku. Kecil tapi kalau baca memang tentang orang yang menghayati dia akan tentang. Semua daripada awal sampai habis itu kerja kita. Kerja orang Islam. Sebab tu kita tu bergaduh satu sama lain. Fitnah, leluasa di kalangan orang Islam. Saya tanya anak-anak kita dekat sekolah agama. Kalau datang kuasa masjid pun lebih bangga. Kan saya dengan kawan-kawan dia bersama dengan Jahil. Kita ada benda yang kita nak harap ada penambahbaikan. Kita buat modul-modul untuk pengurusan masjid-masjid. Tuan, kalau tanya, saya kata kenal tak artis-artis? Takkan mengaku, takkan. Ulama kenal? Ulama kenal lah. Dia ingat slide saya tak ada gambar ulama. Saya keluar gambar 5 orang ulama tersohor dunia. Saya suruh sebut nombor 1. Setengah jam tak ada jawapan. Senang. Yusuf Qaradawi pun tak kenal, tak tahu wajah Yusuf Qaradawi. Kita perbetulkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Asal usul penerhakaan syaitan, iblis, dia tak menipu. Iblis tak menipu. Iblis juga ada sombong. Dia tak menipu. Iblis jujur. Kita lebih teruk daripada itu. Kalau kita tak nak berubah. Iblis bila dia duduk dalam mesyuarat dengan Tuhan. Ada dalam buku Adabul Hiwar Islam karangan Profesor Said Tantawi. Saya cerita dekat tuan-tuan boleh percaya. Sebab nama penterjemah kitab tu 800 muka surat, nama dia Muhammad Muhammad. Saya dah baca banyak kali pula. Tuan-tuan, dalam tu dia sebut dia iktibar daripada kisah penciptaan khalifah manusia. Bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak ciptakan khalifah, manusia menjadi khalifah. Iblis angkat tangan. Serius lah. Nak lantik manusia dalam mesyuarat. Tuan-tuan, dalam masalah tu. Siapa yang panggil Ustaz mana tu? Sebelah dia, tunjuk cakap I love you kat Tebilan. Apa salah I love you kat Tebilan? Nabi sebut dalam hadis, sekiranya kamu mencintai saudaramu, maka ucapkan. Tapi kita tak ada budaya. Bukan salah, tapi tak ada. Bila tak ada, pelik. Keluar pula perkara ini. Siapa cakap sayang dekat pejabat, sexual harassment. Bagi betul. Dan tak boleh sayang tak. Tak ada pula perkara ini. Siapa mengumpat, salah. Tak ada. Mengumpat boleh dekat pejabat. Contoh mengumpat lah, akan datang ramai yang akan support sama-sama. Bukan cakap office, bukan cakap pejabat. Dalam surga pun tuan-tuan mengumpat ulama mengikut. Tak ada masalah. Terang bercanggah dengan Islam. Mengumpat tak salah, I love you salah. Sebab kita tak ada budaya. Dan keterbiasaan kita tuan-tuan menyebabkan kita tak sedar benda salah. Kita dah terbiasa. Sebab saya nak cerita benda-benda yang kita macam ni je. Ya. Nak sebut beberapa perkara yang kalau betul kita nak mengikut cara Rasulullah SAW, ya, walaupun kita kata ciri Maulidul Rasul, saya tak perlulah nak cerita kelahiran Nabi lah. Memang Maulidul Rasul itu memang kelahiran Nabi, memang cerita kelahiran Nabi. Ya, nak cerita pasal sambutan maulud ke apa ke, Abu Jahal lebih awal kita sambut kelahiran Nabi. Kalau nak bertanding main sambutan lah. Tapi kita jauh berbeza dengan Abu Jahal pasal kita bukan setakat nak dukung Nabi keliling Kaabah. Tapi kita nak menjadi ahibba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 perkara, 5 benda je untuk malam ni, pasal kita tak boleh lama-lama ni. Nombor 1, budaya bom. Pasal dia terang-terang bertentangan dengan sifat. Sama ada kita cakap kepimpinan Rasulullah, sama ada kita cakap Rasulullah sebagai manusia, Rasulullah sebagai ahli keluarga, Rasulullah. Tak kira lah dua. Rasulullah sifat dia syirik. Ya. Tak sempat pun kita nak cakap syirik amanah kepada sepakat syirik. Ikut satu malam ni. Syirik cakap benar. Tuan-tuan, jom. Mulai malam ni cuba kita cakap benar. Semua benda. Tuan-tuan akan rasa. Tuan-tuan akan rasa perbezaan. Sebab saya bercakap dekat budak-budak muda, budak muda jawab, Fan, kalau tak bohong tak ada sebuah kan. Dan cuba bayangkan 50 tahun akan datang apa jadi generasi anak-anak kita. Diorang dah set begitu. Tak bohong, tak boleh sebuah. Ya. Cakap benar kita. Kalau tuan-tuan nak dengar pengalaman saya, sebab cakap benar, kita macam-macam. Bukan dia menyakitkan hati orang. Cakap benar je. Pun. Ya. Yang masih bekerja. Apa jadi kalau dia 3 hari lagi audit nak datang? Malam tak balik. Ini cerita kat Malaysia. Ya. Sebab saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan saya antara kajian dan juga pengalaman. Saya dah pergi lebih 25 negara. Saya agak belajar sikit lah. Bila saya pergi, orang akademik pergi conference, pergi present paper. So, saya pergi nak belajar budaya dan saya boleh pilih nak pergi negara mana. Kalau macam kawan-kawan saya yang pakai besar, Sohibul Khatibah Ustaz Zaidi ni, dia lain. Dia businessman besar. Mana tempat yang ada tempat bisnes, memang ada dia. Itu tujuan bisnes. Tapi kalau saya ni pasal nak pergi buat kajian, nak pergi belajar budaya ni, dia pilih. Ya, orang muda kata select sikit. Ya. Saya pilih negara-negara maju. Sebab saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata, aku pergi ke barat, aku dapati banyak Islam. Orang Islamnya sikit. Aku pergi ke timur, aku dapati ramai orang Islam. Islamnya sikit. So saya nak faham betul. Ya. So, saya pergi negara-negara Eropah, negara-negara yang beratus-ratus tahun dulu diperintah oleh Islam, tapi sekarang dah tak jadi negara Islam, tapi kesan dia lama, kesan dia masih ada. Diorang latihan tak perlu cakap, semua cakap benar. Diorang memang cakap benar. Negara-negara maju jangan kata semua, bukan semua. Negara-negara yang mereka biasakan bercakap jujur, kadang-kadang sakit hati tau. Kalau dia tanya apa-apa, dia akan jawab betul. Mengikut pandangan dia. Itu pandangan dia. Dan tak ada orang marah pasal terima pandangan dia. Tapi kalau dekat Malaysia, jadi kalau cakap macam tu memang belok. Pasal jujur sangat dia. Jujur sangat. Ada istilah tau dekat Malaysia, kalau jujur sangat, ya, orang tak suka. Saya waktu nak datang ke 3 hari lagi, buat je. Tuan tak tahu dia. Buat macam biasa. Ada orang tanya, kau dapat relax ni? Yelah. Kau datang bukan nak jadikan kita orang tau. Saya pun dah tahu. Ini 2-3 hari sampai malam tak bagi buat surat bantu, report, betulkan report, backdated. Apa benda ni? Menipu. Kita bukan nak suruh jadikan budaya berusaha itu. Kita nak budaya berusaha. Sebab tu ISO ke apa ke, kalau tak hayati betul-betul, tak jadi apa. Tak berubah kita. Contoh dah buat, ya. Cuba, ya, kita cuba. Cakap benar. Kalau saya tanya tuan-tuan, sebab kalau dia surau dia lain, dia surau tematik, saya tak tanyalah kenal tidak Blackpink. Ya. Saya tanya, kenal tak pelakon Bollywood? Tak berapa nak jawab. Kalau cakap kenal, nanti nak buat syak ni. Dia suka mati.
Tapi seterusnya menipu, bagus. Contoh, tak ada begini ada begini siapa-siapa. Kita salah faham tu. Tak kenal bagus. Sebab kita tak ada masa. Banyak lagi masa nak buat benda lain. Cantik. Tapi kalau kenal, tak payah. Itu je. Kalau tak nak jawab, cakap tak nak jawab. Saya tak nak jawab. Tak payah. Dan kalau ada kawan kita tak nak jawab, tak payah kita. Tak payah kita. Tak jawab. Kita ada juga. Memang tu bukan kita pun. Pasal kita tahu segala-galanya. Kita marah dekat budak-budak muda. Saya tanya, kadang-kadang saya tanya lah sebab sekali-sekali saja nak bagi kita faham macam jalan-jalan kita geng-geng jangan dewasa dekat tu. Benar tak kata dekat budak-budak muda? Budak-budak muda sekarang buat ajar tak macam kita. Benar tak? Biasanya orang tua tak mati sampai sudah. Tapi kalau saya tanya budak-budak muda tuan-tuan, soalan tak habis lagi dia jawab. Saya kata pernah tak dengar orang tua cakap budak-budak muda macam Mama, selalu lama dah diorang tak tahan. Diorang tak sabar nak jadi orang tua, nak kata budak-budak muda. Sejuk-sejuk nak tak selesai. Jomlah, stop lah kata korang. Stop kata korang. Tak payah bermusuh dengan anak-anak muda. Kita banyak masa habis untuk mengada, artinya kita tak ada kreativiti nak mendidik orang. Kita tak ada banyak masa. Apatah lagi nak betulkan kita. Kalau kita mau menipu, lagilah budak-budak muda akan jadi pedoman kita. Dia akan jadi teladan. Ya. Saya selalu, saya tak tahu kat sini saya pernah bagi contoh. Contoh ni biasa saya bagi nak bagi faham. Mak ataupun ayah letak gelas kaca atas tangga. Anak berlari turun, tersepak, jatuh, pecah. Siapa kena marah? Orang tua tak akan jawab. Tak payah jawab. Orang tua tak akan jawab. Sebab dia tak mengaku. Tapi saya tanya budak-budak, saya kata siapa kena marah? Kita! Tuan-tuan. Kita letak gelas kaca, anak kita lari turun, tersepak, jatuh, pecah, kita marah anak-anak. Kita kata, mak, ayah dah bagi tahu turun tangga, tengok, elok. Hari lain, minggu depan, kita yang letak gelas kaca atas tangga. Anak letak gelas kaca atas tangga. Kita berlari turun, tersepak, pecah. Siapa kena marah? Anak cakap. Aku nampak dah jujur. Dah ramai dah jawab. Budak-budak sebelah sana semua. Tuan-tuan, lain. Respon lain. Sebab tu kadang saya cakap dengan budak-budak tunjuk lain. Cakap dengan orang tua kita tunjuk lain. Kita nak buat penambah baikan kita. Tak apa. Dengan harapan dia bapak tak tahulah sekali-sekali Kadang-kadang saya cakap dengan budak-budak jangan ikut orang tua yang tak betul. Ada orang tua dalam dia datang jumpa saya. Dia kata tak baik dah tak cakap macam tu. Ada tu cakap dengan budak-budak jangan ikut orang tua. Saya kata kalau dia tak betul orang tua ke? Ya. Nanti seorang je yang kita kata tak boleh, no kompromi, semua kena ikut. Orang lain, mak dan ayah tu tak payah ikut kalau orang tak tahu. Ya. Tapi pasal kita dah terbiasa. Ya. Ini budaya kita rasa kita seorang bagus. Jadi kalau bahasa dalam ilmu ilmiah dia panggil narcissism. Ini kerana orang Islam, penyakit orang Islam. Ya. Dan kita rasa kita seorang je betul. Kita bukan rasa kita betul, kita betul. Sebab tu orang tak ikut, kita salah. Balik malam ni, kita boleh ubah. Kita tersepak gelas kaca atas tangga, kita terus cari anak, terus belum dia. Abang ayah minta maaf, ayah yang silap tadi tu, ayah turun, kaduk-kaduk sangat ayah turun tadi. Padahal dia dah cakap, turun tangga kena elok. Saya tengok budak-budak dia gelap. Saya bagi contoh ada tu dia gelap. Sebab jarang-jarang jumpa kita, jarang-jarang macam tu. Ya. Bukan tak ada, jarang. Dan kalau kita tak pernah buat, malam ni kita start, anak-anak kita mula kumpul sama-sama di beradik. Dia mula bincang. Nampak ada ayah dah berubah. Mungkin 2-3 hari lagi tanda-tanda. Macam orang perhatian kepada tak benar ni ayah selalu marah. Semua salah kita. Tak.
kalau kita diambil balik oleh Tuhan dalam keadaan kita berubah lebih baik, alhamdulillah, tak ada masalah. Cepat-cepat berubah. Kita tak ada, esok kita tak ada. Esok kita tak tahu lagi ada sebab hari ini. Satu, kalau betul nak ikut Nabi, berhenti cakap bohong. Pasal sifat Nabi, sikit cakap benar. Ya, cakap benar. Saya share, itu sambung dalam 20 minit je lagi. Tadi ada kebenaran sampai pukul 11. Tapi saya takut lepas ni tak malam esok tak berulang. Tuan-tuan, sifat Rasulullah cakap benar. Saya nak share beberapa negara-negara maju dan beberapa negara prestis yang real di Australia. Kawan saya pergi belajar kat sana. Kalau ada yang dah pernah sampai Australia, boleh tolong berbetulkan saya kalau salah, dan kalau betul tolong sokong. Pasal takut ada orang tak pernah sampai, dia kata saya kelentong. Australia pukul 5.30 petang tutup. Australia, ya. Ada yang pernah sampai 5.30 petang off. وجعلنا النهار لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Ayat Quran. Saya bila pergi, saya balik, saya tengok balik dalam apa yang kita dah faham dalam kajian Islam kita ni. Al-Quran yang beritahu Nabi dah ajar, tapi kita tak buat. وجعلنا الليل لباسا, malam penutup. Malam tak payah buat aktivitas kehidupan. Wajahan nahar ma'asya, siang untuk cari kehidupan. Tapi orang Malaysia, siapa yang kerja siang malam, orang respect dekat dia. Kalau dekat pejabat, pergi kerja pagi, balik malam, dapatkan durasi malam. Saya selalu bergurau kat Kementerian Kesihatan, saya selalu bergurau. Kebangangan apa yang sedang berlaku? Saya tak faham, kenapa boleh jadi cemerlang? Habis waktu kerja, tapi kerja dia tak habis lagi. Sebab apa? Super dia nak faham. Tapi sebab bodoh. Balik lewat, bangga. Datang awal, bangga. Oh saya, pukul 6 pagi dah dekat ofis. Sorry, saya tak hormat. Saya tak ada hormat. Anak kau mana? Keluarga kau mana? Nabi beritahu, bagi 3. Satu hari bagi 3. 1/3 adalah untuk keduniaan, untuk cari harta. Jangan sampai kita terlekat dengan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita dilalaikan dengan mencari harta, sedar-sedar orang datang ziarah kubur. Tak sedar ni kalau kita tak pesan. Tapi kalau tuan-tuan, kita pergi cari skala dekat Australia, dekat Finland, kita perasan. Kita seorang je malam. Macam bodoh seorang-seorang itu. Orang tanya kan ikut siapa? Ini Islam suruh. Diorang pun lagi tak faham dengan Islam. Diorang lebih ikut Islam walaupun diorang tak Islam. 5.30 off. Pukul 11 tidur. Siapa aja? Nabi aja. Nabi ada tidur awal. Nabi lepas Isyak, kadang-kadang Nabi ada waktu dengan keluarga. Waktu itulah Nabi berlari dengan Aisyah. Kadang-kadang Nabi bawa Siti Khadijah jalan, ambil angin sebelum tidur. Ada dalam riwayat. Boleh. Tapi bukan sampai tengah malam. Lepas Isyak tu berapa? Pukul 9 sampai 9.30 dah tidur lah. Hanya di Malaysia yang ada kedai mamak 24 jam. Saya sebut benda tersebut. Tak main orang ni sebut macam saya. Dan saya sebut pun dalam saya sebut dekat Jabatan Kuasa Surau. Ustaz, saya nak sebut macam tu Ustaz. Mamak yang selalu saja makanan kita ni. Baru sikit dia hasil dunia kan dah tergadai. Ya. Saya tak kata kita bermusuh, bukan. Hari tu kerajaan kata nak tutup pukul 10. Ngamuk semua orang Islam Malaysia. Ngamuk. So kita tak faham. Sambung pun dulu Rasul tak banyak kali. 1/3 untuk keduniaan, 1/3 untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk surau, untuk jiran tetangga. Ada 1/3. 24 jam bagi 3, 8 jam tuan.
Siapa ada yang kerja dekat HR, Human Resource? Ni sahabat baik saya ni anak. Human Resource, orang Human Resource dia terus faham kalau saya beritahu. Sebab convention kerja sedunia mengesahkan majikan tidak boleh mengarahkan, memerintahkan pekerja-pekerja lebih 8 jam. Cek balik. Brazil 8 jam lebih sikit, beberapa minit, kena kecam dalam UNESCO. Apa tu, Costa Rica 39.7 jam, tak cukup 40 ya. 5 hari tak cukup 40, mana tak sampai berapa jam juga dianggap tidak adil kepada manusia. Malaysia terang-terang 40 jam minimum. Siapa balik sebelum 40 jam memang kena tata-tata. Dan siapa yang lebih 40 jam dapat anugerah cemerlang. Betul. Apa jadi dengan anak-anak kita? Kita pun mulalah sembah mengata-ngata. Ya, anak-anak saya tak dengar macam tak mak ayah. Tak dengar apa je, kita pun tak sayangkan dia. Kita pun tak bagi masyarakat dia. Kita pun dengar cakap, bos, tak balik-balik. Dia pun tak sabar nak dengar cakap orang lain. Dia tak dengar cakap mak dia, cakap ayah dia. Wah, hidup kita. Tapi ada je orang cakap saya tak yakinlah macam tu kan. Sebenarnya kalau kita kerja panjang, kerja lebih pun tak apa. Walaupun ada sejam, 2 jam yang keluarga cukup kan. Kita pun dah sepenuhnya sejam, 2 jam tu. Saya kata okey, saya boleh terima teori-teori macam-macam. Tapi saya tetap berpegang yang Rasulullah adalah yang terbaik. Yang Rasulullah yang terbaik. Cari teori lain terpulang. Ya. Saya ingat dulu almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia kata kita ni selalu nak lebih daripada Nabi. Selalu nak lebih daripada Nabi. Apa yang bagus ni kita dapat kita buat lebih daripada Nabi. Kita kena ikut Nabi, bukan buat lebih daripada Nabi. Nabi cakap macam tu lah. Logik ke tak logik, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Dalam pendidikan, saya juga tak payah suruh anak-anak kita tutup aurat. Masa umur 5 tahun, 6 tahun, tak payah marah dekat dia. Tak payah paksa dia pakai tudung lagi. Walaupun kalau dia nak pakai, bagus. Ajar dia daripada awal, bagi dia biasa. Tak apa, tapi jangan marah, jangan suruh. Pasal Nabi kata, suruhlah pada umur 7 tahun. Tapi Ustaz, apa salahnya kalau kita awal sikit? Kita pulang. Kalau Nabi tak cukup baik, kita carilah jalan yang lebih baik. Tapi pada saya, bila tadi dekat Australia, pukul ada cerita dia. Anak dia pergi sekolah, pergi snack, bercerita dengan cikgu seronok hari minggu di jalan, mak dia bawa di jalan. Ada satu ayat dia sebut dekat cikgu dia kata balik rumah pukul 11. Esok mak dia kena panggil ke sekolah. Mak dia cikgu Ustaz tanya betul ke bawa anak-anak jalan semalam ini? Betul, dia kata. Oh baguslah. Dia kata sebab kita tengok anak excited, seronok, semangat datang belajar. Sedih seronok dapat berjalan dengan mak, dapat ada maksimum sebab betul ke balik pukul 11? Betul lah. Rakyat Malaysia, apa lagi salah balik pukul 11? Balik pukul 12 pun tak apa. Anak aku kan? Musa kata, Puan, sekali lagi kami diberitahu anak puan balik rumah pukul 11, kami akan lapor polis. Apa kita kata? Kuat saja orang sekolah. Untuk macam tu pun nak report polis. Sebab kesalahan dia adalah mak tak tanggungjawab. Pukul 11 patut tidur. Ya. Saya belajar Nabi. Ya. Nabi ada tidur awal. Dan Nabi ada bangun awal. Ya. Jomlah. Ya, tu saya kata beberapa perkara je. Balik malam ni tidur awal. Ya. Esok bangun awal. Tuan-tuan, kalau 8 jam kita allocate untuk waktu rehat, 8 jam waktu kerja, 8 jam waktu keluarga, 8 jam waktu rehat. Tanya doktor, berapa jam kita perlu tidur? 8. Saya tak tahu kenapa dia jumpa dalam kajian-kajian dia akhirnya jumpa 8. Sebab sama dengan Nabi cakap 8 jam. Tapi bila kita dah dewasa, doktor kata 6 pun cukup. Minimum 6. Apa kita boleh buat dengan 2 jam tu? Tahajud. Free and easy nama dia.
Sebab tidur 6 jam dah cukup. Lepas tu tahajud. Ya. Tiap malam ramai orang cakap dia nak bangun tahajud. Dia tak bangun pasal. Kadang-kadang penat. Ya, dah pukul 12 masih buat kerja. Jadi cikgu pukul 12 masih mengadap, masukkan markah. Masih kerja lah. Masih kerja. Jadi orang bijak. Jadi macam negara maju. Masih kerja. Masa keluar. Dan masa rehat. Ada yang cakap saya tak balik malam atau saya bekerja demi negara. Berkhidmat untuk negara Saya tak rasa negara suka dekat orang macam ni. Sebab orang yang kerja sampai lewat malam ni, umur 47, 48 dia dah jadi geng. Dia buat reunion dekat hospital. Darah tinggi, kencing manis, merapi duit negara beli ubat. Bahasa saya bahasa direct sikit lah. Ada orang dia kata, apa cakap macam tu? Betul lah. Itu benda betul. Tapi kalau nak bagi ayat lembut tu, aku tak sampai, tak faham. Berapa duit negara? Sebab negara perlu sediakan banyak obat. Kencing manis. Negara kita layak paling tinggi kot, antara yang tinggi. Negara obesity. Nombor 4 bulan lepas. Cuba cek. Seluruh dunia nombor 4 kita. Negara masyarakat obes. Ni benda-benda yang kita kena fikirkan. Tapi saya sangat yakin dan berkeyakinan penuh kalau kita ikut cara Nabi, itu adalah yang terbaik. Sebab Nabi mengajarkan kita Islam sebagai way of life. Satu cara hidup. Dia bukan agama ritual. Dia agama satu cara hidup. Nabi tak suka menipu. Okey, kita stop. Nabi sifat menipu satu lagi. Sifat menipu ni, sifat acah-acah nama dia ni. Sifat nak tunjuk kita bagus, tapi kita tak bagus pun, kita nak tunjuk bagus. Ini namanya sifat munafik, tuan-tuan. Ada orang tak berani nak sebut munafik. Sebut munafik dia kata kasar. Saya kata selagi tak sebut, kita tak faham. Munafik Nabi kata kalau cakap dia menipu, kalau janji dia bohong, kalau diberi amanah dia khianat, dan kalau dia tak setuju dia melampau. Dia tak setuju je dia tuduh macam-macam. Dia tak setuju dia keluar kata kasar-kasar. Itu budaya apa? Malaysia tak. Budaya kita. Dalam masjid pun dia buruk-burukkan satu sama lain nak cantik datang puasa. Anak-anak saya yang musuh baru 18 tahun ni. Dia kata pertama kali dia dapat mengundi. Pak, nak undi siapa Pak? Saya kata mengundi ni hak kita. Ayah, abang pun tak boleh nak mengundi siapa. Kita pilihlah yang terbaik. Masalahnya dua-dua jahat. Saya tak tahu berapa faham tidak boleh nak beritahu. Tapi memang budaya kita buruk-burukkan satu sama lain. Jadi burukkan ni, dua ni buruk. Ada pula yang bagi fatwa. Bila dua-dua buruk, kita kena pilih yang kurang buruk dia. Bodoh punya fatwa. Bila nak pilih pemimpin, kita kena pilih yang lebih baik, bukan yang kurang buruk. Kita bukan nak pilih najis. Kita nak pilih pemimpin. Dua-dua kena baik, dan yang mana paling lebih baik itu sepatutnya macam itu ayat dia. Tapi masalah tak boleh nak buat apa. Terpaksa keluar fatwa lain. Dan kalau kedua buruk, kita boleh pilih yang mana kurang buruknya. Wah, apa nak jadi pemimpin yang buruk? Contoh, saya dalam buku Ada Boleh Lewat Film Islam, bab terakhir, dia bagi contoh dialog ataupun cara hidup orang baik, sama-sama orang baik. Saya nak share dengan tuan-tuan sikit. Masa Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beritahu, dia kata, wahai Abu Bakar, orang-orang Ansar dia dah nanti khalifah dekat Bandar Darus Sa'adah. Abu Bakar kata betul ke? Sayyidina Umar kata betul. Ini tak boleh jadi. Sayyidina Umar kata betul. Ini tak boleh jadi. Kita kena suka betulkan doa. Abu Bakar kata tak apa. Kita pergi bincang dulu. Dia kena ada dua-dua watak. Sayyidina Umar kena ada, Sayyidina Abu Bakar kena ada. Dalam satu datang kuasa, dia tak boleh semua Umar, semua Abu Bakar tak boleh. Sayyidina Abu Bakar seorang, Umar seorang. Barulah dia laju seorang, cool down seorang. Kalau semua Abu Bakar lembab, kalau semua Umar garang kanan. Itulah dia ni
Dia kata mari kita pergi sana, kita bincang. Pada tengah jalan jumpa Abu Ubaidah Al-Jarrah. Diorang bertiga, wakil orang Muhajirin. Sampai dekat Darus Sa'adah, dia kata, betul ke kami dengar dah lantik Khalifah, Rasulullah pun belum dimakamkan lagi. Orang Ansar kata, ya, sebab ini negara kami. Ini negara kami. Madinah adalah negara kami. Kami dah lantik sebab pemerintah sangat penting. Kalau tak ada pemerintah, macam mana negara nak bergerak? Ya. Dan kami lantik orang kami sebab kamilah tuan punya tanah ni. Kamilah orang yang banyak bantu orang Islam. Kamilah yang banyak korban apa saja untuk bantu keluarga daripada Muhajirin datang. Kami menerima orang Muhajirin sebagai keluarga. Kami bantu Nabi banyak. Kami sepak sebab ada Madinah dan Islam tersebar, Islam jadi negara. Dia sebut tentang yang baik-baik, tentang orang Ansar. Saya nak dengar, saya nak kata satu pun aku tak nafikan. Betul. Kita lain, kita berfitnah macam-macam, burukkan macam-macam. Cari cerita 30 tahun lepas pun lukis balik. Kita nak lantik sekarang, bukan nak lantik 30 tahun lepas. Kalau kita ambil semua sejarah orang, tuan-tuan, tak ada seorang pun manusia yang baik. Manusia yang baik pada hari ini ada sejarah silamnya yang berdosa. Dan manusia yang berdosa hari ini ada masa depannya yang baik. Yang tu saya selalu ingat kata-kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Jangan kata dekat saya ni orang baik. Sebab tengok saya tiap-tiap hari pergi balas. Pergi tunggal. Sebab saya tak tahu ujung hayat saya pergi disco, mati. Dan jangan kata orang sebelah alik pergi disco tu orang jahat. Dia taubat, datang surga, mati. Allah tengok ujung dia kata. Ya. Dan kita ni tak tahu kita ni jadi apa lagi. So tuan-tuan, dia tanya, orang asal kita sedang berkata satu pun aku tak nafikan, semua betul. Ya. Terima kasih orang asal banyak menolong orang Muhajirin, banyak berkorban untuk Islam. Ini cara orang cakap baik-baik. Dia bukan munafik, dia bukan tipu. Depan manis mulut, belakang tikam belakang, bukan. Dia kata, wahai orang Ansar, kami pun ada juga nak bagi tahu tentang orang Muhajirin. Kami rasa, kami cadangkan Khalifah di kalangan orang Muhajirin, menteri di kalangan orang Madinah. Abu Bakar bagi cadangan. Sebab Islam. Kami orang Muhajirin lebih banyak tahu tentang Islam. Kami orang Muhajirin lebih rapat dengan Nabi. Kami orang Muhajirin lebih banyak berkorban berbanding orang Ansar. Kami orang Muhajirin lebih faham tentang Islam. Kami orang Muhajirin macam-macam. Ya. Bila Bashar dengar, Bashar ni wakil daripada orang Ansar, dia dengar, dia kata, wahai Abu Bakar, satu pun aku tak nafikan. Dan dia pusing dekat orang-orang dia kata, wahai orang-orang Ansar, nampak gaya orang Muhajirin lebih banyak baik daripada kita. Lebih banyak kelayakan berbanding kita. Marilah sama-sama kita berbaiat mengangkat orang Muhajirin menjadi khalifah. Semua orang asas. Ini cara kempen yang betul. Ya. Bukan buruk membuat, tak ada. Kalau macam ni lah berlaku, nak pilih jatah kuasa masjid, jatah kuasa taman, nak pilih pilihan raya, cantik. Ya. Datang calon tamu dia tuan-tuan, saya tuan-tuan pilih calon orang lagi tuan-tuan. Sebab dia lebih baik jauh daripada saya. Dan saya yakin kepimpinan dia. Esok, calon seorang lagi pula tuan-tuan, setengah semalam calon dia dah datang. Dia adalah calon terbaik untuk tuan-tuan. Saya rasa 20 jatuh je tuan sebab tak biasa jadi. Tak biasa. Biasa macam kita nak pergi dengar apa ni buruk sana, apa ni keterbiasaan, lama-lama dia jadi budaya. Baik. Dia kata, baiklah. Kami setuju untuk menerima orang Muhajirin menjadi khalifah. Apa buat? Tak angkat tangan Sayyidina Umar. Dia kata, ini Umar. Ini Umar, calon daripada orang Muhajirin. Dia orang yang paling ditakuti dalam kalangan orang Muhajirin. Kalau dia jadi khalifah, insya-Allah semua orang akan ikut cakap dia. Dan sebelah satu seorang lagi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini calon kedua. Orang yang paling dipercayai dalam kalangan Muhajirin.
Kalau dia jadi khalifah, insya-Allah semua best. Pasal kita tak ada benda nak berlaku. Dia tak cakap menjelas saya. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tarik tangan, Abu Ubaidah tarik tangan. Sayyidina Umar kata, wahai manusia, aku pun ada benda juga nak cakap. Semua hidup saling puji memuji, cakap benda baik Allah. Baru Islam. Aku ada benda juga nak cakap. Dia kata, kamu semua tahu tak? Manusia pertama yang masuk Islam Abu Bakar. Manusia yang berani cakap Rasulullah benar saat orang lain semua takut Abu Bakar. Manusia yang tahu plan Rasulullah nak hijrah, satu-satunya manusia yang tahu Abu Bakar. Rasulullah tak beritahu orang lain. Satu-satunya manusia yang menemani Rasulullah dan gua Abu Bakar. Satu-satunya manusia di sini kali, dan satu-satunya manusia yang tak akan ada orang lain boleh ganti. Dia pernah jadi imam ketika Rasulullah masih lagi hidup. Rasulullah ada, tak pernah orang lain jadi imam. Tapi Rasulullah pernah tolak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Masa Rasulullah tak sihat. Satunya seorang saja. Apa lagi yang ada kelebihan orang lain? Semua setuju. Semua setuju. Dan akhirnya itulah cara pelantikan Khalifah Abu Bakar. Tuan boleh rujuk dalam kitab karangan Profesor Said Tantawi, ada berhiwar bil Islam Ba'da Akhir. Saya tak nak tentang saya lektor cerita, bukan. Kita nak jadi orang Islam yang negara maju, yang negara madani tadi itu. Kita kena balik kepada cara hidup Islam. Islam yang Rasulullah bawa, ada sikit lagi nak buat kesimpulan. Islam yang Rasulullah bawa adalah agama ilmu. Ya. Ayat pertama yang Rasulullah bawa dekat kita ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita stop sembang yang kita tak tahu apa-apa. Kita bercakap tak pasti apa? Tak pasti jangan kerusi. Ya. Itu bukan semata-mata AKNC cakap tu. Ya. Tapi itu adalah apa yang intimati Rasulullah beritahu. Tak tahu cakap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, dia bercakap betul-betul saja, benda baik je, ataupun dia diam. Ya. So lepas ni kalau kita tak tahu, diam. Kalau tak tahu daripada ujung pakat, diam. Jadi lebih ramai orang diam. Pasti jumpa mana-mana dia baru tahu. Banyak selama ni bohong tak habis-habis. WhatsApp pun tak ada dah. Forward. Senang rasa group. Pasal selama ni hak tak pasti pun kita duduk sebar juga. Tuan-tuan, jom. Kita boleh ubah kita. Kita tak ada ubah orang lain. Ya? Tapi dengan mengubah kita, insyaAllah negara kita, ummah kita akan berubah. Stop narcissistic. Jangan rasa kita seorang-seorang je pandai. Jangan rasa kita seorang. Jangan ada eksklusif. Islam inklusif. Ya. Kita jadi orang masjid je boleh datang masjid. Ada juga tempat-tempat tertentu. Tapi kita tak ada dan kita jangan buat. Orang masjid boleh datang. Orang yang tak berapa nampak masjid, tak boleh datang masjid. Datang pakai seluar pendek, halau, kena marah. Dia hamba. Dan masjid adalah rumah Tuhan. Dia layak datang walaupun dia tak berpakaian. Dan kita sebagai jawatan kuasa selalu bagi pakaian sebab kita mengurus. Sediakan kain. Kita selalu bagi kelakar lah bapak-bapak. Dekat stok kat belakang masjid. Sediakan seluar lipas. Original. Yang tipu. Seluar original, lipas original. Ada berbagai saiz. Yang datang pakai seluar pendek bagi hadiah lipas original slide. RM400 lebih tuan-tuan slide. Hari-hari datang, ya. Hari-hari datang. Tak apalah, nampak Masjid Imarah. Saya kena suruh ramai datang. Tapi dia datang tak ikhlas, tak seluar. Bila kita mula tahu dalam hati orang, letak jawatan sebagai manusia. Anda layak untuk memohon jawatan Tuhan. Kita ni banyak benda. Ini tak cakap tahu apa yang bukan. Jangan tengok apa-apa. Jangan kau kena sedar. Jangan. Saya ni nak cakapkan saya sebenarnya pasal saya pun berada dalam environment, dalam masyarakat kita. Challenge besar tuan.
kata benda kecil. Even nak cakap benar, wah, kena macam-macam. Tapi saya yakin ikut Nabi kita akan betul. Tak ada masalah. Dan dari hari ke hari sebenarnya perkara yang berlaku dalam diri kita, bila kita tengok cara luas, kita akan lebih yakin. Jadilah macam-macam, tapi sebenarnya Allah jaga kita lebih bila kita berada dalam apa yang Allah suruhkan. Ya. Benda kecil. Saya kata tadi benda kecil nak tidur awal. Bukan senang nak tidur awal. Sebab saya ada ramai kawan-kawan. Kawan-kawan tu kan dia dah puasa seorang. Pukul 11.30. No, berapa? Ada kat rumah ni. Jom, lupa je. Kat dia, nama. Kalau tak pergi, dia kata kita takut bini. Nak buktikan kita tak takut bini, kita pergi. 11.30 malam. Seorang makan rojak, seorang makan muhabak, mie goreng. Kita pun cakap tak apa, aku tak nak makan dah. Ni jaja. Diet kena sindir kat Malaysia. Tuan-tuan diet kena sindir. Kalau tuan-tuan tak minum teh, pergi kerja, 3 kali kawan ajak keluar minum. Tak termasuk mesyuarat memang teh juga. Kawan ajak keluar minum lagi. Sekali dia tarik, yang kedua dia tarik, ketiga tak nak dah order. Tak apa no, aku dah order. Dia tarik juga. Pasal dia nak ajak geng dia kerja. Kadang-kadang kita cakap tak tahu, aku air kosong je. Asal? Kisi manis. Dekat Malaysia, kita minum air sehat, manis kita dah ada. Siapa yang berani minum teh, dia tak ada masalah lagi. So minumlah, makanlah sampai sikit. Pelik kita ni. Contoh, kalau ada kat rumah kita, cuma kita kat air kosong. Oh, ajar kan? Betul tak? Kita dah lama, dah terbiasa ni. Kena kat air teh, kena kat teh, kena susu tu separuh kalau boleh. Nampak kita tak sebut. Bila boleh nak betulkan tu? Bukan senang. Tapi saya pergi conference dekat Eropah, kan dia orang bagi air kosong. Tak siapa pun cakap dia ikut. Sebab dia orang dengan ilmu. Orang datang rumah kita, apa kita cakap? Makan kejap. Tuan-tuan, terang bercanggah dengan hadis Nabi. Bukan kita tak tahu. Nabi kata makan bila lapar, berhenti. Saya tahu, tuan-tuan tahu semua. Semua tahu. Kenapa melupakan Nabi, tuan-tuan? Saya pun tak berani nak cakap makan. Tapi berhenti sebelum kenyang dia. Nampak kurang ajar. So apa yang saya boleh buat, takat mana yang mampu belah saya makan. Saya tak sambunglah sampai kenyang. Walaupun nampak macam bersungguh, makan sampai kenyang. Saya rasa berdosa. Sebab saya tahu Nabi tak sungguh. Jom, itu buat kita. Ya. Bahasa beralak sampai akhirnya kita menipu bersalah. Nabi sebut memuji boleh, tapi jangan sampai menipu. Dalam hadis lain, bergurau senda boleh, tapi jangan sampai menipu. Itu hadis Nabi ya. Nak gurau boleh, tapi jangan menipu. Maknanya menipu ni tak boleh. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, dia kata aku tak pernah tahu, Nabi kata aku tak pernah tahu ada menipu yang dibenarkan kecuali tiga tempat. Satu, dalam perang. Sebenarnya kita tak jabat pun ada menipu kan. Maksudnya kita sedang berperang dengan bos. Itu musuh kita. Kita banyak musuh. Jumpa polis pun menipu kan. Jumpa polis, kita buat salah, ada 10 jawapan, salah lepas. Cukup. Tadi saya tak sempat habis cerita tadi yang kawan saya kerja kat Switzerland tu. Dia kerja pukul 9 dan 3. Lepas tu dia buat overtime. Pukul 3 sampai pukul 5. Maksimum 8 jam. Campur overtime. So pukul satu hari dia keluar 5.40 tuan-tuan. 5.40 dia keluar, ada polis tunggu kat luar. Polis tu tanya, daripada mana? Dia kata saya daripada office. Saya minta maaf, saya salah. Saya dah terlewat kita, saya lewat. Dia kata, saya tanya budak-budak muda. Kalau saya buat salah, saya jumpa polis tangkap saya buat salah. Saya mengaku salah, saya minta maaf, saya janji tak buat dah. Apa yang polis tu patut buat? Ramai yang dekat lepaskan.
ada yang cakap maafkan. Ini yang huru-hara dengan kita, tuan-tuan. Polis tak ada job untuk memaafkan orang. Itu job suruh agung. Polis tak boleh lepas suka dia kalau buat salah. Buat salah, polis kena ambil tindakan. Tindakan ni tak kira lah warning ke apa. Dia mesti ada tindakan. Ya. Dan kalau dia tak tahu lagi salah ke tidak, hakim akan tentukan salah ke tidak. Ya. Kat Malaysia hakim pun tak berfungsi, netizen dulu. Sebelum masuk court dah ada keputusan dah. Lepas tu yang menarik lagi, tengah breakfast lepas kuliah subuh, dah tembak. Hakim berjatuh hukuman. Wang hajar kekematnya, menghina Islam kat surau. Nampak macam kita sangat-sangat menjaga cakna Islam. Akhirnya hakim kata, tak salah. Bila hakim kata tak salah, dia sambung lagi picak hakim hukum hajar. Semua orang tak betul. Semua orang tak betul. Islam jadi huru-hara. Islam agama yang sangat structure. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tuan-tuan, dia beritahu polis, dia terlambat. Tapi polis keluarkan sama. Saya nak ringkas. Polis keluarkan sama. Polis tak boleh suka tulis kesalahan. Kalau polis berarti dia ada senarai kesalahan, dia kita, kan? Itu kerja polis. Dia tak boleh reka. Siapa awak buat salah? Dia tak ada. Kesalahan dia ni. Okey, ni dia tanya. Okey, apa kesalahan kawan saya tadi? Dia balik 5.40. Tapi biasanya itu setengah jam tak dapat jawapan kat Malaysia. Kat Malaysia ni, tak tahu kita mungkin tak sampai di fikir benda tu. Ini dekat Switzerland. Kesalahan dia ialah menjadi ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Sebab 5.40, kau sepatutnya dekat rumah. Bodoh kenapa? Tak faham. Tentang simple, mudah je. Waktu kerja kita lah. Waktu keluarga tak ada keluarga. Tapi waktu keluarga tu kau ada kat hospital ni, salah. Nilai kehidupan dia. Patutlah orang jadi negara maju. Kita jangan cari lah. Jangan cari. Kita tunjukkan diri kita dan kita betulkan. Saya selalu tanya dekat anak-anak murid saya, kalau kita gemuk, kita kena buat apa? Ada ramai jawab, kita kena diet, kita kena exercise, kita kena kuruskan badan kita. Saya kata semua tahu. Tapi kenapa Malaysia masih nombor 4? Pasal kita masih bercari yang macam-macam. Diet, pukul. Nanti ada pula yang surau cakap kat saya, dia kata, Ustaz, malam ni ada nasi goreng, Ustaz. Tak apalah, sekali-sekali okey. Terpaksalah kendor kan. Sekali-sekali okey, jangan tabiah. Jangan. Saya orang jemput kat sana sini. Jangan sekali-sekali kat sini, sekali-sekali kat sana, tapi setiap malam. Kadang-kadang saya begitu ada malam, lepas isyak saya kata saya memang balik rumah. Ada yang faham, dia tak ajak lah saya keluar malam. Tapi kita pun tak boleh nak bagi orang semua faham kita. Orang ajak keluar adalah juga. Lagi satu, kita hidup dengan budaya ilmu tentang, kita hidup dengan fakta, kita hidup. Bila ada ilmu, ada benda yang ada maklumat yang itu baru kita cakap. Selainnya, ya, fal yaqul khairan aw yasmut. Kalau betul kita beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kita jangan jadi orang. Saya tengok ada budaya namanya budaya sentimentalism. Budaya tak ada fakta, tapi kita macam main-main emosi dia panggil. Ada seorang pekerja food panda, budak yang bawa kotak food panda, dalam video dia jalan koyong dia pasal motor dia kena rampas dekat JPJ. Satu Malaysia marah kat JPJ. Orang hadar ni JPJ salim yang marah kat kerajaan lama dia disambung je lah, ya. Kerajaan salim, ya. Inilah nasib kita B40, nak cari nafkah pun susah. Apa kaitan dengan B40 pula? Kita sambung, akhirnya marah cerita dia. Asal dia tak ada protect, jadi dia ambil itu saja. Itu je. Tak perlu sambung banyak. Tapi kita seronok. Dan orang pula, kita pula ramai berkenaan. Kita tidak mengumpat orang, ramai datang. Buat fitnah, lagi ramai mana dengar. Tapi kalau saya cakap I love you, habis pula lagi.
Saya cakap saya tanya budak-budak kadet askar. Kadet askar ni dia tak macam orang masjid dia tak nak mengaku. Ya. Kadet askar ni dia jadi cakap lepas tu. Saya kata, saya datang sini, tadi saya jumpa dengan kadet perempuan, kadet wanita kat depan pintu. Ya. Saya cakap-cakap, lepas saya cakap Alan tu. Apa tuan-tuan nak cakap dekat saya? Kapal je tu. Saya kata, baik, saya tak nak jadi orang kata. Saya sembang-sembang dengan kursi majlis, kadet lelaki. Saya boleh peluk sebab lelaki. Saya peluk dia, saya cakap I love you. Apa nak tuan-tuan nak cakap kat saya? Kunyi. Ada yang tak faham, tak faktor usia memang macam tu. Bahasa budak-budak, bahasa orang muda. Kita pun salah. Sedangkan kita cakap betul-betul. Saya kata, I love you salah. Ya. Tapi kalau kata ke orang, ramai pengikut, ramai follower, ramai yang datang. Kat masjid pun, kat surat, macam tak berapa sedap. Tengah-tengah makan nasi lemak, tempat kuliah subuh. Apa hal Cik Ambak macam ni sekarang? Betul lah sambung. Ya, kan dalam masjid. Dulu orang tua kata dalam masjid tak baik kata korang. Jadi masa kita datang masuk, kita bolehlah kata korang kan? Ni benda-benda yang kita nak kena sedarkan diri kita tuan-tuan. Dan yang terakhir yang saya nak akhirkan dengan tak sempat nak sebut semua benda itu. Beberapa perkara yang saya rasa macam benda tu ada, saya rasa kalau saya silap minta maaf. Ya, saya rasa benda tu ada dalam masyarakat kita. Dan kalau tuan-tuan tak pernah jumpa, alhamdulillah. Mana tuan-tuan sebenarnya baru balik dari Finland. Kalau tuan-tuan duduk kat Malaysia rasa macam ada. Saya pergi mana-mana cakap tentang tajuk yang lebih kurang ni, saya akan jumpa senario yang lebih kurang. Dan kita adalah negara Islam, itu yang sayang tu. Masuk surau masjid pun ada juga yang datang jumpa dengan Ustaz. Ustaz cakap tadi betul Ustaz. Semua datang puasa Ustaz. Allah. Kan itu yang berlaku. Masjid ni. Ya. Itu belum lagi cerita tadi tu yang datang ke seluar pendek dapat seluar jeans tu. Ada AJK yang problem tu. Kenapa kita nampak macam tu Ustaz? Saya kata bukan nak buat. Saya bagi contoh dan bagi semangat orang datang. Tak salah. Tak apalah, kita RM4 pun, saya kata. Alah, mana boleh buat macam tu? Seronok lah, datang buat dosa, dapat seluar. Kita orang yang jadi EJK tak dapat apa pun. Lah, kenapa tak cakap dia tak nanti kegawan? Ada ke macam kita ni? Ya. Jadi orang tak manage. Ya. Macam kita dulu cakap bab gaji. Saya terpanggil masa saya pergi. Dia kata ada isu. Sebab gaji orang baru naik sama tinggi gaji orang lama. So jadi tak fair. Apa yang tak fair? Isunya apa sekarang? Sebab ada orang bawah pada kita dapat gaji sama dengan kita. Itu dengki. Saya kata yang kita punya naik ke tak? Memanglah kita naik. Tapi yang orang bawah kenapa naik banyak tak? Alhamdulillah. Coba. Profesor saya dulu dia kata mana kau ni selalu cakap dengan orang, kau cakap lah. Saya bukan orang agama dia kata. Tapi kan orang Melayu ni paling banyak dekat mulut syukur, redha, sabar. Tapi paling banyak hasad dengki dekat hati. Orang syukur takkan ada hasad dengki tuan-tuan. Syukur, redha. Rezeki kita takkan lari kalau dia rezeki kita. Dan rezeki orang takkan dapat kalau kita kerja. Tenang. Ya. Tugas kita ialah ikut Nabi. Dan tugas Tuhan bagi rezeki. Nabi juga usaha, kita usaha. Dan kita tak usaha. Tapi tak dapat. Okey, apa? Itu satu baik dengan Tuhan. So, tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya janji tadi tengah akhirkan dengan kata-kata seorang ahli sufi, Abu Yazid Al-Bustami. Dia kata, dulu masa aku muda, aku sangat teringin untuk mengubah dunia. Aku ada cita-cita nak ubah dunia. Bila aku dewasa, aku sedar tak cukup masa. Aku fikir kalau sempat aku nak ubah negara. Ini awal cita-cita besar cita-cita besar. Aku semakin tua, aku tak sempat pun nak ubah negara. Aku cuma terfikir
nak habiskan usaha aku untuk mengubah keluarga. Ramai juga orang ubah keluarga. Kalau datang jumpa saya, orang perempuan datang jumpa, dia kata, Ustaz, macam mana nak ubah suami saya, Ustaz? Orang lelaki dia tanya, Ustaz, macam mana nak ubah isteri saya? Saya kata, tak boleh ubah orang. Nak ubah kita boleh. Dan sekarang aku diperbaringkan menunggu maut. Baru aku sedar, kalau aku ubah aku sejak muda, boleh jadi ada orang yang sempat berubah sama. So, kita tak ada banyak option. Kita pun dah tak muda dah. Kita tak tahu berapa lama kita ada. Start sekarang buat perubahan macam mana kita. Start dulu. Mungkin lepas kita meninggal baru ada orang ikut. Mungkin anak kita baru tengok ayah berubah. Terus kali sebelum ayah meninggal lagi ayah berubah sikit. Dia nak ikut yang tu. 50 tahun akan datang. Boleh jadi. Ya. Orang tua kita dulu dah banyak buat perubahan. Ya. Bukan masih dia ada pun, tapi dia meneruskan dakwah, meneruskan ajakkan supaya berubah menjadi lebih baik. Banyak dah kita berubah, tapi ada benda yang kita masih perlu berubah. Wallahu alam. Kita maaf, kita ampun tuan-tuan, salah silap keluar saja. Tentu buat muka macam nak suruh sambung tapi saya rasa macam tak baik lah, manusia dah lama sangat. Pandai pula buat muka macam tu. Sebuah jemaah 15 minit tak sampai tidur. Tapi ada masa insyaAllah kita sambung. Ini umum baru ni benda-benda yang kalau betul nak bercakap pasal kepimpinan Rasulullah, lagi detail, lagi banyak benda yang kita nak ikut. Kalau bercakap tentang Rasulullah bekerja pun, itu secara spesifik lah. Ini umum, a way of life. Ya? Dan kalau kita tak ubah yang ni dulu, saya rasa banyak lagi lah benda yang kita tersangkut. Ada yang umum. InsyaAllah kita ada iltizam, kita ada kekuatan, dan insyaAllah kita mampu mengubah diri kita. Orang lain itu kerja Tuhan. Ya, kita ubah kita. Wallahu a'lam. Tanpa maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.